حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره ومعارفه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kata setengah ulama, yakni ulama tasawuf, an-na'lain itu ialah al-kaunain. Baik, jadi kita sambung balik majlis yang kedua setelah majlis yang pertama, iaitu pada malam Isnin yang lalu. Ini masuk majlis yang kedua. Baik, jadi kita dah memahami dah ayat tersebut. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Surah Taha ayat 12. Dan kita dah bicara silo-melo ayat tersebut. Baik, kemudian juga kita tengok pula apa kata ulama yang lain. Dia kata, dan kata setengah ulama, ini ulama tasawuf. Jadi ulama sini ulama tasawuf. Dia kata an-na'lain itu, na'lain mana? Iaitu an-na'lain pada firman Allah Ta'ala, fakhla'na alaika. Itu dah dia berhubung dengan kaf khitab. Jadi kalau tak berhubung dengan kaf khitab, jadi na'lain. Di situ. Baik. Ialah apa na'lain itu? Ialah al-kaunain. Apa mana al-kaunain? Iaitu dua kaun. Kaunain ya musanna atau tasniyah daripada kaun. Kaunun, kaunani, kaunai ini. Di situ. Jadi terjemahnya ialah al-kaunain, yakni ialah dua kaun. Dua kaun maknanya dua alam. Kaun maknanya alam. Alam iaitu mana? Dunia dan juga akhirat. Tapi al-kaunain mana? Dunia wal akhirah, iaitu dunia dan akhirat. Jadi apa makna ayat itu? Fakhla'na alaik, maka tanggalkanlah dan cabutlah olehmu akan dua kasunmu. Jadi yang dimaksudkan dengan dua kasut itu ialah apa? Iaitu al-kaunain. Jadi dengan makna tanggalkanlah akan dua alam, yakni dunia dan akhirat. Seperti kita tafsir gini, yakni tafsirnya, kosongkan hatimu daripada kaunain, yakni daripada dua alam, alam dunia dan juga alam akhirat. Maknanya jangan bagi ada dalam hatimu untuk dunia, dan juga jangan bagi ada dalam hatimu untuk akhirat. Habis nak bagi ada apa? Bagi ada Allah. Betul. Dengan mana dalam hatimu tu bagi ada Allah. Senantiasa syukur kepada Allah, senantiasa muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benarnya, yang dituntutnya itu ya. Benar itu. Baik. Kaitnya disuruh kosongkan hatimu daripada kaunain, yakni daripada dunia dan juga akhirat. Kosongkan jika berkehendak dan berkeinginan engkau
masuki dalam hadrat kami. Baik. Jadi maknanya gini, kita dah bincang mengenai tafsir zahir bagi ayat fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kita dah bincang dah apa rahsia, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan juga memerintahkan Nabi Musa alaihi salam, suruh Nabi Musa ini mencabut ataupun menanggalkan dua kasutnya. Maksudnya kerana ilahnya ialah innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kerana engkau wahai Musa berada di wadi Tuwa yang suci. Jadi pasal apa? Jadi tempat yang suci tidak boleh dimasuki oleh benda yang kotor. Jadi kasut yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam itu najis, iaitu kasut yang dibuat daripada kulit bangkai atau kulit binatang gadai yang mati yang tidak disamak. Jadi tak sesuai lah, benda yang najis nak duduk pada tempat yang suci dan juga bersih. Maka sebab tu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa cabut dua kasutnya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Musa alaihi salam mencabutkan dua kasutnya itu? Jawabnya ialah supaya tapak kaki Nabi Musa itu dapat menyentuh wadi tadi dengan tidak ada perantaraan kasut. Itu hikmahnya kata setengah ulama. Baik, itu zahir. Maka ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf mengambil daripada ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka mereka umpamakan wadi yang suci itu diumpamakan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil hadrat qudsiyah atau hadrat ilahiyah. Jadi orang yang nak masuk di dalam hadrat qudsi, hadrat yang suci, hadrat ilahiyah tadi, maka tidak dia mesti kena menanggalkan ariyah segala benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa dia ariyah itu? Iaitulah dunia dan akhirat. Jadi dunia masih lagi dikatakan ariyah yang lain pada Allah. Akhirat pun juga dikatakan ariyah, segala yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tanggalkan dunia akhirat. Maka dunia akhirat ni dah dipanggil kaunain. Jadi kaunain ini ditafsir daripada na'lain. Nak bantu Akhir dia sebut di sini an-na'lain itu ialah al-kaunain. Jadi maksud ayat tadi mengikut makna batinnya, isyaratnya apa? Kosongkan hatimu daripada kaunain. Jika berkehendak dan berkeinginan engkau memasuki dalam hadrat kami, kalau engkau nak masuk dalam hadrat kami, maka syaratnya ialah engkau kena tanggalkan, kosongkan hati engkau itu daripada berkehendak kepada dunia dan juga berkehendak kepada akhirat. Barulah dapat masuk di dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata kosong, kosong lawannya apa? Isikan.
dikosongkan. Setelah dikosong, maka diisikan pula. Itulah dipanggil takhliyah, tahliyah. Maka takhliyah itu didahulukan atas tahliyah. Habis setelah kita kosongkan hati kita ini daripada dunia dan juga akhirat, habis itu nak isi dengan apa? Isi dengan Allah. Isi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hatinya diisi dengan Allah, maka dia tidak ingat dah kepada yang lain, dia ingat kepada Allah. Maka ingat kepada Allah itulah dipanggil berada di dalam hadrat Allah. Nak faham hadrat Allah tu? Hadrat kami. Baik. Jadi hadrat ni apa dia? Inilah kita nak bincang dulu. Dia kata engkau memasuki di dalam hadrat kami. Apa makna masuk di dalam hadrat? Baik. Dan apa yang dimaksudkan dengan hadrat? Dan hadrat itu terbagi kepada beberapa bahagi. Dan seterusnya, orang yang dapat masuk dan sampai dan dapat masuk dalam hadrat ni, orang itu dinamakan apa? Jadi 4 benda ni yang kita nak bincang. Baik, pertama, yang kata masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke situ, yakni masuk hati, bukan tubuh badan kita ni. Dia panggil dukhulul qalbi, hadratul qudsi, masuk hati kita ni ke dalam hadrat Qudus, hadrat yang suci. Badan kita tak. Badan kita ini bersama dengan makhluk. Badan kita bersama dengan keluarga, anak isteri. Badan kita bersama dengan kawan-kawan, rakan tawanan. Badan kita bersama dengan masyarakat, orang ramai, bergaul dengan orang ramai. Tapi hati kita tidak. Hati kita ini berada di dalam hadrat Qudus, hadrat yang suci. Jadi yang dimaksudkan dengan masuk di sini ialah memasuki, yakni masuk hati dalam hadrat kami, bukan masuk jasad, bukan masuk tubuh badan. Tubuh badan kita duduk di kita, mana tak yang masuk. Semua ini adalah permainan ataupun bagi perbahasan hati kita. Baik, itu yang dimaksudkan. Kalau orang tanya kita, bagaimana masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuk yang dimaksudkan dengan masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah dukhulul qalbi, masuk hati kita ni berada di dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa makna masuk hati di dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala? Iaitu diuraikan oleh ulama dengan makna masuk hati dalam hadrat Allah, iaitu hudurul qalbi ma'ar rabbi. Hudurul qalbi ma'ar rabbi, iaitu hadir hati kita
kebersamaan Allah. Hadir hati kita ni, hati kita hadir, Allah itu bersama kita. Ni jangan lupa lah kun ma'allah. Ni dah sangkut paut ni, ikhla'ina lain dengan kun ma'allah. Kalau kita faham kun ma'allah, jadilah kamu itu keberadaan bersama Allah. Itulah maksudnya hadir hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita duk muraqabah Allah. Hati kita duk musyahadah Allah, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duk ingat Allah. Itu maknanya selama mana dia muraqabah Allah, selama mana dia duk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama tu dia berada di dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, dia kata apa? Makna hadrat itu iaitu syuhudul abdi annahu baina yadayillahi azza wa jalla. Syuhudul abdi iaitu syuhud atau memandang hamba, mana? Memandang annahu seolah-olahnya dia itu baina yadayillah, dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pandang dirinya atau dia berasa dirinya berada di hadapan Allah, dan Allah sedang melihatnya, menyaksikannya dan memandang kepadanya. Inilah konsep yang kita baca, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Allah bersama aku, Allah sedang melihat aku, Allah Ta'ala juga sedang menyaksikan segala perbuatan dan gerak-gerik aku. Ini. Maka ketika itu kita pun beradablah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana seorang anak, dia sedang diperhatikan oleh mak paknya, maka anak tadi pun beradablah, tak berani nak buat, nak cerdas, dan nak sini begitu begini. Begitu juga seperti seorang anak murid di hadapan gurunya, yang di mana murid ni dia merasa gurunya sedang memerhati dia, guru itu sedang menyaksikan gerak-geriknya, maka dia beradab dalam majlis tersebut. Macam tu, bila seorang hamba itu seolah-olah dia menyaksi, seolah-olah dia menyadari Allah Ta'ala itu sedang melihatnya atau memandang dan menyaksikan kata perbuatan dia, maka dia pun beradablah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kedua. Maka apakah kedudukan hadrat ini? Kita tengok satu lagi. Maka hadrat itu ulama tasawuf membahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil hadratul qulub, hadrat segala hati. Yang kedua hadratul arwah, hadrat segala roh. Dan yang ketiga hadratul asrar, hadrat segala rahasia. 3 itu. Maka 3 ini untuk ahli masing-masing. Ahli masing-masing. Hadratul qulub dia ada ahli-ahlinya. Hadratul arwah juga ada ahli-ahlinya. Demikianlah juga hadratul asrar pun juga ada ahlinya. Ahlinya. Baik. Maka siapakah ahlinya? Jadi kata ulama,
hadratul qulub li ahli muraqabah. Hadrah qulub ini untuk ahli muraqabah. Jadi orang yang selalu muraqabah Allah. Apa makna muraqabah? Iaitu dia berasa Allah Ta'ala sedang melihatnya pada segala gerak-gerinya. Maka dia ini orang yang berada di dalam hadrat al-qulub. Di situ. Dan hadratul arwah itu untuk siapa? Hadratul arwah iaitulah untuk ahli musyahadah, orang yang senantiasa musyahadah Allah, iaitu orang yang melihat Allah dengan mata hatinya. Maka orang yang musyahadah kepada Allah, dia sebenarnya sudah masuk dan berada di dalam hadratil arwah. Dan yang ketiga iaitu hadratul asrar. Maka hadratul asrar ini juga ada ahlinya. Siapakah ahlinya? Ahli dia ialah ahlul mukalamah, ahlul mukalamati. Jadi hadratul asrar ini untuk bagi orang yang boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat dan juga berbisik-bisik dengan Allah, yakni bisik hati dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Itu dipanggil ahlul mukalamah. Maka ahlul mukalamah ini mereka sebenarnya sudah berada di dalam hadratil asrar. Jadi nak dapat kesemuanya tu bukan senang, tapi taklah payah. Kena mujahadah dan juga dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang dia kehendaki daripada kalangan hamba-Nya. Itu masing-masing ada ahli. Maka prosesnya untuk nak dapat itu kalau secara ikhtiar, usaha, mujahadah dengan redha Allah, dia tak dapat tidak, dia kena kosongkan hatinya itu daripada kaunain, yakni daripada dunia dan juga akhirat. Jangan bagi ada dunia dan akhirat dalam hatinya. Cuma yang bagi ada dalam hatinya adalah Allah saja. Allah Subhanahu wa ta'ala saja. InsyaAllah dia dapat masuk dan dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu faktor yang ketiga. Dan yang keempatnya, apakah kedudukan hadrat ini? Jadi kedudukan hadrat ini ialah satu tempat yang suci, yang bersih. Maka tempat ini tidak boleh dimasuki kecuali orang yang suci dan juga orang yang bersih. Adapun orang yang kotor, tidak bersih dan tidak suci, maka diharamkan, yakni ditegakkan mereka itu daripada masuk di dalam hadrat ini. Jadi kata ulama, al-hadratul ilahiyyatu muqaddasatun munazzahatun muraffa'atun la yadkhuluha illa al-mutahharun faharamun 'ala al-qalbi al-junubi an yadkhula masjid al-hadrati wa janabatul qalbi ghaflatuhu an rabbih. Itu kata ulama. Jadi maksudnya apa? Hadrat ketuhanan itu muqaddasatun, disucikan, munazzahah, dibersihkan, muraffa'ah, ditinggi, dimuliakan. Jadi hadrat ketuhanan ini satu tempat yang suci, yang bersih, lagi yang mulia.
dia kata la yadkhuluha, tidak boleh memasuki ke dalam hadrat ini illal mutahharun, melainkan orang-orang yang disucikan, dibersihkan hati mereka. Jadi nak masuk tempat ni bukan boleh ke semua jenis orang boleh masuk. Hanya orang-orang yang Allah Ta'ala telah bersihkan hatinya, yang Allah Ta'ala telah sucikan hatinya daripada segala sifat yang tercela, sifat-sifat mazmumah, daripada syirik khafi dan lain-lainnya lagi, barulah dia boleh masuk berada di hadrat ini. Maka dia kata lagi faharamun ayyadkhula, faharamun ala alqalbi aljunubi ayyadkhula masjid alhadrah wa nadabatuhu ghaflatuhu anillahi an rabbih. Dia kata maka haramlah ke atas hati yang berjunub dapat masuk dalam masjid al-hadrah. Bagi kita tengok, jadi dia tashbihkan hati yang berjunub dengan masjid hadrah 200 kali. Ini kita dapat faham kena? Faham begini, kalau orang yang berjunub ada besar, maka dia diharamkan daripada masuk berada dalam masjid. Maka seperti itulah juga orang yang hatinya lalai itu ibarat junub. Junub hati itu, janabah hati itu adalah lalai daripada Allah. Orang yang hatinya lalai, orang yang hatinya penuh dengan sifat-sifat mazmumah yang tercela, maka dia tidak dapat masuk dalam hadrat Allah Ta'ala. Seperti mana seorang yang berjunub diharamkan masuk di dalam masjid untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti itulah juga diharamkan bagi orang yang hatinya itu lalai dan penuh dengan sifat-sifat yang tercela, diharamkan daripada dapat masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Cuba kita lihat dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhan kata apa? Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Tengok dalam surah An-Nisa ayat 43. Kita terjemah dulu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Tuhan kata la taqrabus salata, jangan kamu hampiri sembahyang, wa antum sukara, sedangkan kamu itu orang-orang yang mabuk. Kan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu katakan. Baik, itu kita tengok zahir ayat. Ayat ini zahirnya Allah Ta'ala melarang orang yang sebelum dia semayang dia minum arak, lepas tu dia minum arak, dia mabuk. Bila dia mabuk, dia masuk dalam semayang, selagi dia baca apa dia tak faham, maka semayang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada. Jadi dalam ayat itu alarm, la taqrabus salat, jangan kamu hampiri semayang, wa antum sukara, sedangkan kamu itu mabuk. Tuhan larang jangan semayang, bukan tak bagi semayang, mana jangan kamu mengerja semayang ketika kamu itu mabuk. Jadi kalau kita tengok pada zahir ayat ini,
zaman dulu kan sahabat sebelum diharamkan arak, maka mereka minum arak. Sebelum semayang dia minum arak dulu. Dia minum arak masuk semayang. Bila masuk semayang baca selagi tak faham apa dia yang dia baca, maka turunlah hukum diharamkan arak. Baik, maka ulama sufi mengambil ayat ini mentafsir secara mendalam, dengan mana wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri semayang sedangkan kamu itu mabuk. Mabuk sini mabuk dengan dunia, mabuk dengan kelalaian, seperti mana yang ditafsirkan oleh Syekh Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub. Jangan kamu hampiri semayang sedangkan kamu itu mabuk. Mabuk dengan dunia, mabuk dengan kelalaian. Sebab apa? Sebab bila kita masuk dalam semayang, kita mabuk dengan dunia, selagi kita baca apa yang kita baca tu kita tak faham apa dia. Silat-silat dalam semayang lagi tukar ayat, silat-silat dalam semayang lagi lupa rakaat. Apa rakaat? 3 ke 4, 3 ke 4, gitu. Tu kita mabuk tu, mabuk dengan dunia dan juga mabuk dengan kelalaian. Jadi orang yang mabuk dapat tak masuk mengerjakan semayang. Semayang tu ibarat hadirat Allah, tak dapat masuk. Jadi itu halangan. Jangan kamu hampiri semayang sedangkan kamu itu mabuk. Jadi kalau tak mau bagi mabuk supaya kita dapat mengerjakan semayang, kena tanggalkan dunia tu, kasih pada dunia, tanggalkan sifat kelalaian tadi, bagi ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibarat ikhla'in na'lan, cabutkan, tanggalkan 2 kasutmu. Nama tanggalkan dunia kamu, mabuk dunia kamu, kelalaian kamu, hanyut kamu dengan arus keduniaan. Tanggalkan benda tu, barulah kamu itu dapat masuk berada di dalam hadirat Allah. Baru kamu semayang tu kamu faham apa yang kamu baca. Baru dalam semayang kamu tu kamu akan khusyuk, akan hudur hati, faham apa yang kamu baca daripada bacaan wajib, sunatnya, zikirnya, doanya dan sebagainya. Tu di situ disuruh. Baik. Begitu juga kalau kita tengok sambungan ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Lagi ayat dia sama. Wala junuban. Wala junuban. Dan wahai orang-orang yang beriman, wahai orang junub pun juga tidak boleh menghampirkan kepada semayang. Ayat belakang dipanggil illa abiri sabilin, kecuali orang yang lalu saja. Hatta taghtasilu, hingga kamu mandi. Tengok, orang junub dia nak masuk dalam masjid tak boleh. Jadi masjid tu ibarat hadirat Allah, tak boleh masuk dalam hadirat Allah orang berjunub. Jadi janabah kita apa? Janabah kita ialah ghaflah, kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang lalai tidak dapat masuk berada di dalam hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana orang yang berjunub tidak boleh berada di masuk dalam masjid, sehinggalah mana? Sehinggalah dia kena mandi junub, mandi janabah, barulah dia boleh masuk. Itu disebut hatta taghtasilu, hinggalah kamu mandi. Mandi junub keadaan besar, barulah boleh masuk di dalam masjid. Maka orang yang nak masuk dalam hadirat Allah, dia kena mandi janabah dia. Mandi dengan apa? Mandinya ialah berwudu ataupun bersuci dengan ma'il ghaib. Inilah yang Imam Abu
Hasan Asyadzili, tok gurunya kata tawaddah bima'il ghaib, in kunta dha sirrin, berwuduklah kamu dengan air yang ghaib. Wa illa tayammam bis-sa'idi aw sakhri fasalli salata zuhri fi awwal al-'asri fahazi salatul 'arifina bi rabbihim fa in kunta minhum fandahil barra bil bahri. Tu maka bit ni dua ada berapa 5-6 bit disyarahkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada disyarahkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi banyak. Nanti insya-Allah ada kelapangan kita terjemah dan kita baca bagus. Jadi kita dapat ni mazhab Maghribi. Bagus yang kita bagus di ziarah tempat-tempat orang. Sebab ziarah tempat orang lain ni ibarat kita berhijrah, kita berpindah. Maka ulama umpamakan ayam kalau dia duduk takung dia tak melihat, ayam tu lama-lama dia jadi kolam, dia berubah. Dia berubah. Dia berubah asal jernih, lama jadi kuih kuning, akhirnya sekali akan jadi hitam. Sebab ayam itu dia tidak mengalir, dia tidak berpindah ke mana-mana, maka dia akan berubah. Kita begitu juga, kita ni kalau duduk terpekup dalam pondok yang tak keluar jalan, dia berubah apa dia? Dia berubah. Tak boleh, dia kena keluar juga berjalan, tengok ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita ni disuruh berjalan, qul siru fil ardi fanzuru, berjalanlah, melanconglah di atas muka bumi ni, berjalan, pergi tengok negeri orang, pelajari budaya mereka, kenali mereka, supaya kita dapat mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat macam ayat, kau tengok ayat kolah kan, cuba biar sebulan ayat kolah tu jadi apa? Ayat dia bertukar, jadi kuih kuning, lama-lama dia kuih orange, lama-lama kuih hitam, naik lumut. Dia kena berjalan, ayat tu dia kena jalan selalu, ayat tu bersih. Baik tu kita tengok kan para sahabat mereka berhijrah ke sana, hijrah ke sini, berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berhijrah, jalan berhijrah. Lepas tu kita tengok para ulama, contohnya para habaib kan, tengok mereka berhijrah daripada Yaman main Malaysia, pergi sana pergi sini berdakwah, mengalir ayat tu. Lepas tu jadi bersih. Baik. Jangan duduk takung tu saja. Ayat kalau takung saja tak mengalir, maka ayat tu lama-lama akan berubah. Yang berubah warna dia daripada jernih jadi kelabu, daripada kelabu dia berubah jadi orange jadi kekuningan dan jadi kehitaman, akhirnya jadi hitam. Jadi hitam. Tengok. Baik. Jadi maknanya kita kembali balik kepada tadi kan, macam itulah. Jadi kena menyucikan janabah kelalaian kita itu dengan bima'il ghaib, berwuduk dengan air ghaib. Apakah yang dimaksudkan dengan air ghaib? Air ghaib itu ialah kita kena syuhud dan juga muraqabah Allah. Itu maksud ma'il ghaib. Tawaddah bima'il ghaib, berwuduklah dengan air ghaib. Air ghaib itu ibarat muraqabah Allah, sentiasa musyahadah dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hati kita suci, hati kita bersih, sebab hati kita senantiasa mengalir air musyahadah
dan muraqabah kepada Allah, maka dapatlah kita masuk berada di dalam hadratillah atau hadrat qudusiyah atau hadrat ilahiyah. Itu tak dapat tidak, mesti. Kalau kita nak berada dalam hadrat Allah, kembali balik kepada perbincangan kita, iaitu mesti tanggalkan dunia dan juga akhirat daripada hati kita itu. Jangan bagi ada, hanya yang bagi ada dalam hati kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baik. Seterusnya faktor yang berikut, apa dia? Iaitu apa faedah apabila seorang itu dapat masuk dan berada di dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Sayyid Ahmad Ad-Damanhuri radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Jawharul Maknun, disebut orang apabila sampai dan juga berada di dalam hadrat Allah, ketika itu dia dapat dua gelaran, dua nama panggilan. Yang pertama, dia dinamakan dia Arif Billah, orang yang arif dengan Allah. Dan yang kedua, iaitu dia dinamakan Wasil ila Allah, iaitu orang yang sudah sampai kepada Allah. Apa maksud dinamakan dia orang arif billah? Artinya dia sudah mencapai makrifat yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah mencapai makrifat yang sempurna terhadap Allah, dia dinamakan arif billah. Arif billah. Apa pula maksud dengan orang yang wasil ilallah, orang yang sudah sampai kepada Allah? Maksudnya orang yang senantiasa berhubung syuhudnya kepada Allah. Orang panggil manittasala syuhuduhu, itu mana wasil, orang yang berhubung berterusan syuhudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mana wasil, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelebihan apabila kita mencabutkan dunia daripada hati kita dan akhirat juga daripada hati kita, insya-Allah kita dapatlah masuk di dalam hadrat ketuhanan. Maka orang yang masuk hadrat ketuhanan, dia sentiasa ingat kepada Allah, syuhud kepada Allah, muraqabah Allah. Dan ketika itu dia mendapat dua gelaran, arif billah dan wasil ila Allah. Ini nak fahami hadrat ilahiyah. Maka ingat, hadrat ilahiyah adalah hadrat yang suci, yang bersih, yang mulia. Maka tidak dapat dimasuki di dalamnya melainkan orang yang suci, orang yang bersih, dan orang yang mulia hatinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir Sufi Syar'i daripada perkataan fakhla'na alaik. Baik. Jadi jangan lupa pengajian dalam majlis yang pertama kita, kalau kita nak masuk berada dalam hadrat Allah, pertama kena tawaduk, rendah diri, low profile. Dan yang kedua kena beradab,
adab ketuhanan. Maka kita dah bincang dah semua tu. Semua adab-adab itu mesti diambil daripada adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita boleh dapat masuk dalam hadrat Allah. Baik. Jadi tambahan pada malam ni, kalau nak dapat lagi masuk dalam hadrat Allah, kita tambah yang ketiga. Yang pertama mesti tawadhu, yang kedua mesti beradab dengan adab-adab Allah, dan yang ketiga mesti kena kosongkan hati kita ini daripada dunia dan akhir. Hanya diisikan hati kita itu dengan mengingati Allah, mengenang Allah, syuhud, muraqabah, musyahadah Allah. Tu ya. Kena bagi faham balik kan. Jadi kita tak tahu nak ambil kesimpulan tentang mana di atas apa yang kita bincangkan. Baik. Maka yang ni kita mursyid, murabbi ni dia hanya menunjuk jalan. Guru murabbi, guru mursyid, dia hanya menunjuk jalan. Lepas itu di atas muridlah, salihlah kesungguhannya. Kalau murid itu bersungguh-sungguh menjalani jalan yang ditunjuk oleh murabbinya, mursyidnya, maka dia akan dapat hasilnya dan percaya. Tugas murabbi, mursyid hanya menunjuk jalan. Aku tunjuklah jalan kepada kamu. Itu terpulang kepada kamu lah. Nak beramal, nak ikut, nak riyadah, nak mujahadah atau tidak. Jadi siapa yang beramal mengikut mujahadah, insya-Allah dia akan berjaya, dia akan mencapai destinasi ini. Tapi kalau dia dengar saja, dia tak ikut, dia tak beramal, ataupun dia tidak praktik, dia tak praktik, itu terpulang ke dia, tak dapat. Itu kepulang ke dia. Tugas murabbi, mursyid hanya menunjuk jalan, tunjuk, bagi jalan, bagi laluan, begini, buat ini, bagi apa itu atas kesungguhan murid. Siapa yang bersungguh, maka dia dapat. Menjaddah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, nescaya dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam berlatih tubi dirinya riyadah. Dan begitu juga siapa yang bersungguh-sungguh mujahadah, melawan dengan nafsunya, insya-Allah dia akan dapat. Tapi dalam pimpinan perhatian guru juga tak lepas. Dalam perhatian juga guru. Ambil. Sebab tasawuf bukan cakap. Tasawuf itu ialah tariknya, ialah riyadah mujahadah. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Tariqut tasawuf al-mujahadah, riyadah wal mujahadah. Jalan tasawuf itu ialah riyadah dan juga mujahadah. Sebab tu orang yang tak menjalani jalan ini, maka dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia kritik ikut suka. Dia tak boleh gitu. Tak boleh kritik. Jangan satu orang, bila kita tak kenal kawan tu, kita kritik, tak boleh. Kalau kita kenal dia, mungkin kita tak akan kritik sebab aku kenal dan aku tahu. Jangan orang sekarang duk kritik satu benda, kritik satu benda kerana dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak kritik. Sebab tu Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki berkata, Man qalla man kasura ilmuhu qalla i'tiraduhu. Orang yang ilmunya banyak, kritikannya sikit. Tapi sebaliknya orang yang ilmunya sedikit,
kritik dia tu yang banyak. Kritik dia tu mana? Kritik tu, kritik ni, kritik gitu gini. Sebab dia tak banyak ilmu. Orang yang banyak ilmu, yang terbuka, dia tak akan kritik. Dia tahu aku kenal ni, tak kritik. Jadi kita tak tahu ni, jadi kita kritik. Macam mana nak masuk dalam hadrat Allah ni? Tak tahu. Masuk dalam hadrat Allah bukan badan kita masuk, tapi dukhulul qalbi, hati kita tu. Ini semua perjalanan hati. Ini adalah musafir hati. Ini perjalanan roh. Roh kita. Habis. Baik. Itu beberapa perkara yang kita bincang mengenai hadrah itu. Nanti insya-Allah tunggu detailnya dalam satu kitab lagi yang kita sedang tulis. Al-Futuhat Rabbaniyah fi dukhulil hadratil ilahiyah. Nanti akan kita baca insya-Allah. Futuhat, pembukaan ketuhanan, dan pada menyatakan masuk di dalam hadrat ketuhanan. Bagaimana kita nak masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi inilah lebih kurang isi kandungannya. Ada banyak lagi penambahan yang lain lagi. Jadi perkara ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia kata ijma' ulama sufi daripada kalangan ahlullah tak dapat tidak. Orang yang nak masuk berada dalam hadrat Allah tak dapat tidak, dia kena menyucikan zahirnya dan batinnya. Seperti mana kita dituntut menyucikan ketika kita nak masuk dalam sembahyang, kita dituntut dan cuci badan kita, pakaian kita, tempat sembahyang kita daripada najis yang tak dimaafkan. Maka seperti itulah juga orang yang nak masuk berada dalam hadrat Tuhan tak dapat tidak, dia kena menyucikan batin hatinya daripada syirik khafi dan juga daripada sifat-sifat mazmum yang tercela, baru boleh masuk dalam hadrat Allah Ta'ala. Baik. Maka kita tengok lagi dah sebut. Berkata Al-Imam Al-Arifu Billah. Itu gelaran yang dibagi Al-Arif Billah. Maknanya dia telah pun sampai kepada hadrat ini dan dapat masuk berada dalam. Tidak boleh gelar Al-Arif Billah, kerana gelaran Al-Arif Billah ini bagi orang yang sudah sampai dan masuk dalam hadrat ketuhanan. Seperti kita sebutkan tadi kan, Sayyid Ahmad Ad-Damanhuri radhiyallahu anhu kata, apabila seorang salik sampai kepada maqam ini, yakni maqam hadrat ilahiyah, maka ketika itu dia dinamakan arifan wa wasilan. Tengoklah kita jawab maknun. Lafaznya berbunyi, idza wasala ilayya saliku summiya arifan wa wasilan. Apabila sampai orang salik kepada hadrat ilahiyah ini, maka dia dinamakan arif, orang yang mengenal Allah, dan juga dinamakan wasil, yakni orang yang sampai kepada Allah, yakni sampai kepada ma'rifat yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Baik. Nanti kataan itu ada di dalam kitab yang tadi, Al-Futuhat Rabbaniyah. Baik. Berkata Al-Imamul Arifu Billahi Ibnu Ajibata Al-Hasani radhiyallahu anhu, berkata dalam
isyaratnya. Jadi Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Ajibah ini dia banyak karangan dia. Di antara karangannya dalam bab tafsir, yaitu kitab tafsir yang ditulis olehnya yang bernama Al-Bahrul Madid bi Tafsiril Quranil Majid, adalah panjil. Maka dia tafsir ini dipanggil tafsir isyari sufi. Tafsir isyari sufi. Dalam kitab tafsir itu mula dia tafsir zahir. Lepas tu di dalam tafsirnya dia ada al-isyarah. Dan isyarah tu dia menyebut ni dipanggil fakhla'na alaik. Tu kalau ikut hijab betul-nya dia ada alif antara kha dengan antara fa dengan kha. Fakhla itu jatuh alif tu. Kalau nak ikutnya hijabnya gini, fa alif kha lam ain. Itu jatuh tu. Tak apalah. Fakhla'na alaika. Apa maksud isyarat secara tafsir isyarinya? Maksudnya dah ukhruj anil kaunaini atau an, bukan ini. Tolong betul bagi. Yang betulnya bagi fathah an anil kaunaini in aradta syuhuda hadratil mukawwinin. Apa maksud artinya? Tanggalkan kasutmu. Apa makna tanggalkan kasut? Dia tafsir, yakni keluar olehmu daripada kaunain. Apa dia kaunain? Yakni dunia dan akhirat. Jika berkehendak engkau akan memandang hadrat Allah Ta'ala. Siapa tadi? Kalau kau nak pandang dan dapat masuk dalam hadrat Allah, syaratnya ialah engkau kena keluarkan daripada hati engkau itu akan dunia dan akhirat. Apa maksud keluar dunia akhirat? Yani jangan kita buat amal ibadat, berzikir dan sebagainya nak kepada dunia, balasan segera dalam dunia. Dan jangan juga kita niat dengan kita melakukan amal ibadat itu, kita niat nak syurga, nak nikmat-nikmat dan syurga, bidadari dan sebagainya. Jangan. Begitu juga jangan kita qasad dengan kita melakukan amal ibadat itu, kita niat kepada karamat, muka syafaat dan sebagainya. Jangan. Sebab semuanya itu masuk dalam kata kaun. Kau naik, maka kena tangkal semua. Kalau ada dalam hati kita qasad dan tujuan semua tu, jawabnya kita tak dapat masuk berada dalam hadrat Allah. Seperti ahli zikir, dia berzikir kerana dia nak karamat, dia tak boleh masuk dalam hadrat Allah. Sebab karamat itu kaun. Ahli-ahli tarekat, dia masuk tarekat, dia beramal tarekat. Orang tanya pasal tarekat, aku nak muka syafaat, aku nak maqamat. Bila dia nak hatu, maka muka syafaat, karamat, maqamat itu semua kaun. Itu makhluk. Jadi masih ada dalam hati kita nak benda tu. Bila nak benda tu, maka kita terhijab, terdinding dan juga terhalang daripada dapat masuk berada di dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Ini tertipu ni, tertipu di dalam alam apa? Dipanggil tertipu dalam alam malakut. Kita ingat dalam alam malakut tak ada tipu daya, ada tipu daya.
Sebab tu banyak ahli tarekat, ahli zikir tersangkut dalam alam malakut kerana mereka nak benar ni, nak karamat. Jadi tak boleh naik kepada alam jabarut. Tak sampai. Lepas tu kita kena sucikan dan juga bersihkan semua benda ini daripada hati kita. Dah, aku nak Allah ya, aku nak redha Allah ya, aku tak nak lain dah. Tu tu baru boleh sampai, barulah kita ini menjadi sebenar-benar hamba Allah. Hamba Allah. Baik. Seperti berkata orang yang berkata, maksud orang yang kata tu yakni orang yang berkata dengan kata kalam pantun, syair ini. Seperti berkata orang yang berkata, yakni seperti berkata orang yang berkata, yakni berkata dengan kalam syair, kalam pantun, yani ada bentuk syair. Tengok dia kata apa? Wa akhla'in 'alaini in ji'ta ila zalikal hayy fa fihi qudsuna wa 'anil kaunaini kun munqali'an wa azil ma bainana min bainana. Jadi itu tengok. Artinya apa? Artinya tengok, dan tanggalkan olehmu akan dua kasut. Dua kasut itu tadilah, jangan lupa lah. Dua kasut itu lagi ke depan dia akan urai kasut tu dengan makna apa? Dengan tabiat dan nafsu. Kita tulis dulu, tanggalkan olehmu akan dua kasut. Bukan kasut tu kasut sungguh. Ini isyarat dah ni. Nabi Musa tu kasut sungguh lah. Ni kasut sini bukan kasut sungguh. Kasut sini dengan makna dua. Pertama iaitu tabiat, dan yang kedua nafsu. Tabiat kita yang buruk tu, itu isyarat kepada adab. Tanggalkan akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang bodoh, sifat-sifat yang tak bagus tu tanggalkan daripada kita. Satu. Yang kedua, kasut tu dengan makna nafsu. Jadi tanggalkan bahagian-bahagian nafsu kita. Jangan sebut tadi kan, kita buat ibadat ada bahagian nafsu. Nafsu nak apa? Nak karamat. Kena tanggal. Nafsu bila kita berzikir nak apa? Nak mukasyafat. Tu bahagian nafsu. Tanggalkan. Mana jika datang engkau kepada demikian itu tempat. Maksud demikian itu tempat tu itulah orang panggil hadrat ketuhanan. Kalau kamu nak pergi ke tempat tu, kena tanggal kasut. Maka tengoklah, maka padanya, pada tempat itu, demikian itu tempat tu kudus. Apa makna kudus? Yani hadrat kami. Itulah hadrat kami. Jadi kalau kamu nak masuk sampai dekat hadrat kami dan nak dapat masuk, kamu kena tanggalkan dunia dan juga akhirat. Itu dia tafsir. Dan daripada kaunain, yakni dunia dan akhirat, jadi olehmu orang yang menanggalkan. Kun munkhadi'an. Jadi kalau orang jadi ibarat
Wa anil kaunain tu tempat takluknya nun khali'ah. Jadi asalnya takdirnya gini. Kalau kita tengok Arab balik, kan disebut tadi kan bagi yang kedua syair tu dia kata wa anil kaunaini kun khali'ah. Jadi waw pada kata wa'an tu, waw itu masuk pada kata kun. Perhati elok-elok. Jadi waw tu apa ya? Al-waw dakhilatun fi qawlihi kun. Maka an tu dia huruf ja, maka huruf ja kita kena cari muta'alaq dia. Tempat takluk bagi huruf ja, maka tempat takluknya di belakang tu. Mana? Katanya munkhali'an. Jadi takdir yang asalnya lagu mana? Lagu ni wa kun munkhali'an anil kaunaini. Tu takdir yang asalnya. Faham tak? Asalnya gitu. Wa anil kaunaini kun. Jadi waw tu masuk pada kun. Jadi takdir wa kun. Jadi waw tu huruf ataf. Ataf tak mana? Ataf pada kata wakhla'in. Ikhla'in na'lain. Ataf situ. Nah, jadi waw pada wakhla'in na'lain tu panggil waw istinaf. Ini nahu lah. Waw istinaf. Tu dia tak ada istinaf, dia tak ada ataf dengan apa. Sebab dia istinaf bayani. Istinaf bayani dia duduk pada awal kalam. Jadi dia tak ada ataf-ataf, dia tak ada sambung cerita dengan mana-mana cerita. Tapi kata wa anil kaunain tu wa ataf. Jadi wa ataf dia sambung cerita. Sambung tangan, sambung tangan kata ikhla'in na'lain. Maka waw pada kata wa'an itu, waw tu dia masuk pada kun. Jadi kena kata gini, wa kun munkhali'an. Batu'an ta'luk. Ta'luk pada munkhali'an. Jadi wa kun munkhali'an anil kaunaini. Tu asalnya. Nah. Tapi dia syahid dia buat gitu wa anil kaunaini kun munkhali'an. Nah. Jadi kita terjemah ikut dia balik lah. Dia kata dan daripada kaunain, yakni dunia dan akhirat, jadi olehmu orang yang menanggalkan. Jadi takdir kalamnya gini, dan jadi olehmu orang yang menanggalkan daripada kaunain, yakni daripada dunia dan akhirat. Itu. Inilah penting kena ada qawaid. Itu penting kaedah tu. Faham tak? Dan hilangkan olehmu. Tu atau mana? Atau pada sana juga. Hilangkan olehmu barang yang antara kami di hadapan kami. Artinya bila engkau duduk di hadapan kami, maka fanakan, lenyapkanlah yang lainnya, hanya ingat kami saja. Itu maksudnya. Sama dengan perkataan di atas itu, ukhruj anil kaunain in aradta syuhud hadratil mukawwin. Kalau duduk dalam hadrat Tuhan, tak boleh ingat benda lain dah. Kena ingat kami ialah. Gitu maksudnya. Kalau kamu nak duduk dalam hadrat kami, kamu kena kikit, hilang semua yang lain pada kami. Hanya ingat kami saja. Hanya pandang kepada kami saja. Itu saja. Itu nak apa tu? Barulah seorang itu boleh berada duduk di dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Ya, faham tak? Jadi kesimpulannya, sebagai menambahkan lagi, kalau kita berkeimanan dan juga berkehendak sampai dan dapat masuk berada di dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kena buat 3 perkara ini. Pertama, kena tawadhu, rendah diri. Dan yang kedua, kena
beradab. Dan yang ketiga, kena keluarkan daripada hati kita ini segala yang lain, dunia dan akhirat, hanya bagi ada Allah ya. InsyaAllah kita dapat masuk berada dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia kesimpulan daripada segala perbincangan kita yang majlis yang utama dan juga majlis pada malam ini habis. Dan berkata Al-Imam Asy-Syibli, itu dulu, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta